Sistem sekolah dan pendidikan menjadi platform kritikal dan strategik untuk pembangunan negara secara keseluruhan. Namun disebabkan aliran persekolahan negara terpecah kepada beberapa buah, hal ini menimbulkan perdebatan dan diskusi mengenai aliran sistem pendidikan negara yang tampak bercelaru. Justru pada kali ini kita akan lihat persoalan adakah sekolah vernacular ini patuh perlembagaan. Teruskan menonton. Untuk merungkai persoalan ini, kita perlu kembali kepada sejarah dan melihat perjalanan sistem pendidikan negara dari awal. Sebelum era penjajahan negara Malaysia atau sebelumnya dikenali sebagai Tanah Melayu dipimpin oleh Kesultanan Melayu, pendidikan pada masa itu lebih bersifat tidak formal. Selepas penjajahan barat, rakyat telah didedahkan dengan institusi pendidikan yang pelbagai. Kemasukan pendatang dan migran daripada China dan India menerusi polisi penjajah barat telah membentuk satu pola masyarakat majmuk yang unik dan seterusnya mengubah lanskap sosio-politik menjadi lebih kompleks. Sistem pendidikan negara sekarang mempunyai unsur-unsur era pra-kemerdekaan di mana pada ketika itu pihak British telah memperkenalkan sistem pendidikan sekular dan menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pihak British juga membenarkan penubuhan sekolah vernacular di mana sekolah-sekolah tersebut dibenarkan untuk menggunakan bahasa pengantar masing-masing seperti bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Hal ini mempeliharakan penubuhan sekolah pelbagai bahasa di Tanah Melayu. Pada masa yang sama, komuniti masyarakat Cina dan India telah menubuhkan sekolah vernacular dengan menggunakan paket kurikulum dan guru-guru daripada negara China dan India. Pada tahun 1913, sekolah Cina pertama telah ditubuhkan di Singapura yang pada masa itu masih sebahagian daripada Tanah Melayu. Tidak sehingga pada tahun 1945 di mana bahasa Inggeris dan bahasa Melayu mula diajar di sekolah-sekolah Cina. Isu perdebatan mengenai aliran sekolah di Malaysia telah lama dibincangkan sejak dahulu lagi sebelum merdeka. Pada tahun 1950, laporan Barnes telah diterbitkan di bawah pemerintahan British. Pada masa itu, British cuba untuk mewujudkan sekolah kebangsaan yang relevan kepada politik dan sosioekonomi penduduk di Tanah Melayu. Laporan Barnes mencadangkan perubahan sekolah kebangsaan satu aliran di mana medium pengantarnya ialah bahasa Melayu dan Inggeris. Laporan Barnes ini telah ditentang hebat oleh komuniti Cina di Tanah Melayu pada ketika itu. Lantaran itu, satu lagi laporan telah diterbitkan. Laporan Fernwood 1951 diadakan sebagai reaksi tidak puas hati masyarakat Cina terhadap laporan Barnes 1950. Masyarakat Cina bandar ketika itu menganggap laporan Barnes bertujuan menghapuskan bahasa Cina dan kebudayaan Cina. Antara intipati laporan Fernwood ialah pengekalan sekolah vernacular dan permohonan untuk sekolah ini dibenarkan beroperasi. Tiada kata putus pun diambil oleh pihak British. Kedua-dua laporan Barnes dan Fernwood telah dikaji semula dan kemudiannya kerajaan British menerbitkan hasil kajian menerusi Ordinan Pelajaran 1952. Di dalam kajian ini, British bersetuju untuk menjadikan sekolah kebangsaan sebagai satu-satunya aliran pendidikan di Tanah Melayu di samping bahasa Cina dan Tamil cuma diajar sebagai bahasa ketiga. Walau bagaimanapun Ordinan Pelajaran 1952 ini tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya darurat dan juga disebabkan kekurangan wang. Isu sekolah vernacular tidak berhenti di situ. Setahun sebelum merdeka, Penyata Razak 1956 telah diterbitkan. Penyata ini merupakan carangan ditulis untuk membentuk sistem pendidikan negara selepas merdeka kelak. Laporan Razak merupakan tolak ansur di antara laporan Barnes yang digemari oleh orang Melayu dan laporan Fernwood yang digemari oleh masyarakat Cina dan India. Antara perkara penting yang dicadangkan adalah mewujudkan dua jenis sekolah rendah iaitu sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah jenis kebangsaan. Sehingga hari ini, inilah sistem pendidikan negara yang digunakan pakai di Malaysia. Masih terpecah dan tidak selari. Ya, saya kira kita mula dengan Ordinance Pendidikan yang dikeluarkan oleh British pada tahun 1952. Dan dalam Ordinance itu, British telah membuat satu ketetapan bahawa tempat belajar sebenarnya di negara ini ialah di sekolah kebangsaan. Dengan kata lain, Ordinance Pendidikan tahun 52 yang dikeluarkan oleh British itu tidak menyokong sekolah vernacular Cina ataupun Tamil dan dianggap bukan sistem pendidikan yang sebenarnya di negara kita. Akta pendidikan di negara kita ada dua. Pada mulanya Akta Pendidikan tahun 61 dan di dalam akta itu
ada satu section, section 21B ataupun section 21/2. Dan section itu memberi kuasa kepada Menteri Pendidikan untuk menukarkan sekolah vernacular ini menjadi sekolah kebangsaan. Itu kuasa menteri untuk tukar. Maksudnya untuk hapuskan sekolah vernacular. Tetapi bagaimana reaksi? Sudah tentu masyarakat Cina tidak suka kepada section itu, dan section 21/2 itu dimansuhkan apabila adanya Akta Pendidikan tahun 96 yang menggantikannya 61. Dan dengan pemansuhan itu sudah tentu itu memberi jaminan kepada wujudnya sekolah vernacular. Sekolah kebangsaan sebagai wadah pembentukan identiti nasional menjadi agenda utama untuk meraihkan kepelbagaian kaum dan masyarakat di Malaysia. Sekolah kebangsaan dikatakan mampu memupuk nilai patriotik dan menyemai semangat cintakan negara. Sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu menyokong rapat perkara 152 Perlembagaan Malaysia yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa utama dalam aktiviti seharian. Slogan bahasa membentuk jiwa bangsa menjadikan penubuhan sekolah vernacular sebagai bertentangan dengan aspirasi nasional. Dalam hujah ini, menurut Perlembagaan Malaysia, sebagai rakyat Malaysia, seseorang itu perlulah bersekolah di sekolah kebangsaan yang menggunakan medium bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Disebabkan rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, sekolah kebangsaan dilihat sebagai sangat perlu untuk memupuk interaksi dan pergaulan sesama kaum. Dengan adanya sekolah satu aliran, mahu atau tidak mahu, para pelajar akan berinteraksi sesama rakan-rakan pelbagai kaum. Hal ini mampu membentuk persepsi dan tingkah laku para pelajar yang lebih mesra di kalangan masyarakat majmuk. Sekolah vernacular pula dilihat sebagai mengekang kepada usaha ini. Hujah ini menyatakan bahawa semakin banyak sekolah vernacular yang ditubuhkan, semakin sukarlah usaha untuk memupuk kesefahaman antara kaum. Menurut perlembagaan, sepatutnya negara kita ini hanya ada satu aliran sekolah saja. Saya gunakan istilah sekali lagi, sepatutnya kita hapuskan sekolah jenis kebangsaan. Saya gunakan istilah jenis hapuskan, keras istilah itu dan saya. Hapuskan oleh kerana perlembagaan tidak mengiktiraf sekolah jenis kebangsaan, oleh kerana adanya sekolah kebangsaan, ada sekolah jenis kebangsaan, adanya sekolah Cina, India, swasta, dia memecah belahkan rakyat. Jadi sekolah jenis kebangsaan yang ada sekarang ini, sekolah jenis kebangsaan Cina, India yang ada sekarang ini, kita ubah dia kepada sekolah kerajaan. Di sana semua pelajar-pelajar belajar di satu bilik darjah, makan minum di dalam satu kantin, dan bermain bersukan di satu padang dan gelanggang yang sama. Kalau ada yang tak setuju, ini dia. Kalau ada yang tak setuju, mereka itu adalah anti perpaduan. Maka caranya ialah dapatkan perintah mahkamah bahawa wujudnya sekolah jenis kebangsaan Cina dan India itu tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan. Sekolah vernacular yang mengutamakan bahasa ibunda sesuatu kaum dilihat sebagai segregatif atau memecah belah kepada aspirasi perpaduan negara. Impak permasalahan ini ditambah pula jika para pelajar yang hadir ke sekolah vernacular datang daripada kelompok komuniti yang sudah terasing daripada bergaul sesama masyarakat kebanyakan. Hal ini dilihat sebagai counterproduktif kepada pembesaran para pelajar tersebut. If we wanted a single school system, which personally I think is the best way to foster, not the best way lah, one of the best ingredients to foster unity. I mean, it just makes sense. If you have kids in the same school playing together, it's intuitive that they will become more united in the future, right?
I believe that it does foster unity, and it's one of the most powerful ways to foster unity. If we wanted a single education system, we should have done it in 1957 or 1963. But the terms of our union, so to speak, allowed for vernacular schools. Once you allow for vernacular schools, it's difficult to unravel it. So it's a policy nightmare, not to mention a nightmare in terms of politics. You know, so I believe it's a non-starter. What is a moonshot goal, however, is national schools becoming the automatic school of choice in 20 years or in 30 years. That it's so good that you want to send your kids there. So that's what we have to aspire to. I don't know how we're going to get there. That's a real moonshot. That's a Mars shot, if you ask me right now. But you know, that should be the moonshot. You know, but beating the drums of single school system, as I philosophically agree with, it's tough because politically you've missed the moment. Salah satu hujah utama terhadap usaha mempertahankan sekolah vernacular ialah untuk mengekalkan bahasa ibunda, budaya dan identiti minoriti. Identiti masyarakat minoriti terutamanya dalam soal bahasa banyak bergantung terhadap medium bahasa pengantar dalam sekolah vernacular. Sesetengah subjek juga dilihat mampu memberi kesedaran budaya dalam aspek masyarakat minoriti. Laporan Fernwood 1951 mengetengahkan kegusaran masyarakat minoriti yang menyatakan bahawa bahasa dan budaya mereka akan terakis jika sekolah vernacular dihapuskan. Secara ringkasnya, survival budaya dan identiti minoriti diletakkan di bawah peranan sekolah vernacular. Kritik menyatakan bahawa jika bahasa minoriti disambut baik di sekolah kebangsaan, mungkin idea untuk penubuhan sekolah bersama di bawah satu bumbung lebih mudah untuk direalisasikan. Kecurigaan dan kurangnya kepercayaan kepada usaha negara dalam memasukkan pendidikan pelbagai bahasa dan budaya dalam sistem sekolah kebangsaan telah menjadi faktor utama kepada mereka merasakan bahawa perlunya wujud sekolah vernacular. Sebenarnya idea penubuhan sekolah di bawah satu bumbung ini telah lama wujud. Sekolah tersebut dipanggil sebagai sekolah wawasan. Tetapi idea sekolah wawasan ini tidak lama bertahan. Golongan Cina menolak penubuhan sekolah wawasan disebabkan oleh beberapa perkara. Pertama, mereka menyatakan bahawa sekolah wawasan ini mengetengahkan agenda Islamik apabila para pelajar disuruh untuk memakai baju kurung dan mendengar bacaan doa ketika pembaisan dan waktu rehat. Kedua, mereka berkata bahawa komuniti Cina akan hilang identiti Cina mereka. Dan ketiga, sekolah wawasan hanya menawarkan subjek bahasa Cina tanpa komponen kebudayaan yang lain. Golongan Cina mengatakan bahawa sekolah vernacular bukan sahaja menawarkan lebih kualiti, malah menerapkan disiplin nilai dan prestasi yang dipinta oleh ibu bapa. Mereka menyatakan jika sekolah vernacular dihapuskan, hal ini hanya akan menaikkan permintaan terhadap sekolah swasta. Kritik terhadap usaha penghapusan sekolah vernacular ini berkata ada 3 sebab kenapa mereka menolak sekolah kebangsaan. Pertama, pertukaran pengajaran matematik dan sains daripada bahasa Inggeris balik semula kepada bahasa Melayu pada tahun 2003. Kedua, sesetengah ibu bapa Melayu sendiri mengantar anak mereka ke sekolah Cina. Dan ketiga, fenomena penurunan grade A dan lulus di sekolah kebangsaan. Saya rasa setakat ini Kerajaan Pakatan Harapan tidak berhasrat untuk memansuhkan sekolah-sekolah yang berpelbagaian adiran, kerana kita rasa bahawa kepelbagaian ini adalah satu kekayaan dan juga satu keistimewaan kekuatan kepada negara Malaysia. Dan untuk murid-murid yang paling penting, murid-murid dari sekolah rendah untuk belajar dalam bahasa ibunda juga adalah sangat penting untuk mereka menguasai ilmu. Terhadap cadangan untuk mewujudkan sekolah wawasan, saya rasa sekolah wawasan memang sudah dilaksanakan. Setakat ini kita ada 6 buah sekolah wawasan di seluruh Malaysia, dan salah satu memang melibat SK, SJKC dan juga SJKT. Sama ada kita berancangan untuk menambah lagi bilangan sekolah wawasan. Saya rasa satu kajian tentang impak perlu dijalankan terlebih dahulu. Kita nak mengaji sama ada impak positif dan sama ada impak negatif pandangan daripada masyarakat, supaya kita boleh, kalau nak memperluaskan lagi sekolah wawasan ini, kita boleh tahu bagaimana kita boleh menambah baik. Tetapi itu perlu satu kajian dibuat terlebih dahulu sebelum kita buat rancangan tentang sekolah wawasan. Sebagai kesimpulannya, tajuk video ini bukanlah sebuah clickbait, namun untuk menjawab persoalan adakah sekolah vernacular patuh perlembagaan, bukanlah terletak di bawah seorang YouTuber. Persoalan ini hanya boleh dirungkai oleh institusi penghakiman tertinggi negara, iaitu Mahkamah Persekutuan ataupun menerusi polisi kerajaan dan politik semasa.
Sehingga ke hari ini, tiada satu pun parti politik yang mampu meletakkan titik notah di dalam isu ini, tidak kira dari segi menyokong ataupun menolak. Hal ini dilihat sebagai terlalu sensitif kepada sentimen kaum di Malaysia. Di samping kecenderungan perkara ini untuk memberi impak besar kepada sokongan pengundi sebelah kiri maupun kanan. Disebabkan tiada klausul spesifik mengenai sekolah vernacular di dalam perlembagaan, hal ini masih dikira sebagai sama-sama. Walaupun penubuhan sekolah vernacular ini tidak dijanjikan di dalam perkara 152, pihak kerajaan membenarkan atas kompromi bersama pelbagai parti politik. Walaupun perlembagaan tidak menyatakan tentang kedudukan sekolah vernacular ini secara spesifik, tetapi tidak ada di dalam perlembagaan untuk membenarkan atau menghalang penubuhan sekolah berkenaan. Akhir kata, sebenarnya ada 3 sahaja pengakhiran senario dalam permasalahan ini. Pertama, ikut corak lama British dengan mempunyai pelbagai aliran yang bercampur aduk. Kedua, menolak cara British dan bangkit dengan minda mereka dengan mempunyai satu aliran kebangsaan. Ataupun ketiga, kekal dengan corak sekarang dengan acuan hybrid. Tidak kisah mana pun corak yang anda idamkan, sebenarnya terletak pada masyarakat dan kerajaan sekarang untuk menentukan mana yang terbaik untuk negara Malaysia. Mungkin kita harus lihat balik mengapa ia gagal. Sedangkan bahasa itu mempunyai kuasa untuk menyatupadukan umat. Ini berlaku di mana-mana di dunia dan di sepanjang sejarah manusia. Di Indonesia kita dapat lihat bagaimana bahasa Melayu yang diberi nama nasional itu, bahasa Indonesia boleh menyatupadukan puak-puak yang berbeza bahasa ibunda mereka. Tetapi di Malaysia ini kita gagal. Dan barangkali hasilan daripada integrasi ialah perpaduan yang kita ada pada hari ini, yang hanya wujud pada tahap sosial saja, yang tak begitu kuat pun. Sebab kita tuai apa yang kita semai. Maksudnya kita tanam integrasi, maka hasil perpaduannya mungkin gitu-gitu sajalah. Bukan kukuh seperti apabila kita tanam asimilasi. Jadi masalah di sini kita kurang bergaul. Apabila kita kurang bergaul, kita tidak faham memahami antara satu sama lain. Dan masalah yang lebih besar, kita tidak mempercayai antara satu sama lain. Defisit kepercayaan, inilah masalahnya. Jadi kalau kebencian dan sebagainya itu, saya kira puncanya ialah defisit kepercayaan. Mengapa wujud defisit kepercayaan? Sistem pendidikan kita yang berbagai-bagai ini menggalakkan, membenarkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang cukup muda. Itulah masalahnya.